Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Dr. Nursia binti Bahari dari IPG Kampus Perempuan Melayu Melaka akan membentangkan kajian kami yang bertajuk Pelaksanaan PDP Co-Kurikulum dalam Talian ke arah satu norma yang baharu. Penyelidik bersama bagi kajian ini ialah Encik Muhammad Rosli bin Badrun, Puan Nur Haslina binti Nordin dan Puan Zaimawati binti Abdul Kadir. Co-Kurikulum. Menurut Amir Hamzah 2017 menyatakan co-kurikulum merupakan proses pembelajaran melalui aktiviti dan gerak kerja di luar bilik darjah. Ia merupakan PDP yang terancang dan lanjutan pelajaran kepada sesi persekolahan. Tujuan co-kurikulum adalah untuk meningkatkan kemahiran insaniah, bakat, kepimpinan dan tanggungjawab atau peranan pelajar. Ia juga boleh membentuk sahsiah dan jati diri. Akibat penularan wabak pandemik COVID-19 yang telah melanda Malaysia pada tahun 2020, PDP Co-Kurikulum telah berubah ke norma baharu. COVID-19 merupakan penyakit pernafasan akut 2019 atau juga boleh dikenali sebagai nCoV. Ia berkait rapat dengan virus SARS dan boleh mengakibatkan kematian. Susulan daripada itu, Kerajaan Malaysia telah mengeluarkan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP mulai 18 Mac 2020. Semua pergerakan dan aktiviti adalah terhad di bawah PKP ini. Ini mengakibatkan pengajaran dan pembelajaran terpaksa dilakukan dalam talian. Pentafsiran juga terpaksa dilakukan di dalam talian. Ini menimbulkan cabaran dan isu kepada semua pensyarah dan jurulatih co-kurikulum di IPG KPN yang menjalankan aktiviti co-kurikulum yang perlu melibatkan aktiviti secara hands-on kepada pelajar. Jadi, kajian ini telah dilakukan bagi mencari isu dan cabaran yang dihadapi oleh semua pensyarah atau jurulatih co-kurikulum dalam pelaksanaan PDP co-kurikulum mereka. Kajian ini telah dilakukan dengan batasan masa iaitu hanya dilakukan pada PKP Fasa 1, PKP Fasa 2 dan PKP Fasa 3 iaitu bermula pada 18 hari bulan Mac 2020 hingga 28 April 2020. Ia tidak melibatkan pelajar dan hanya melibatkan 6 orang jurulatih atau pensyarah co-kurikulum IPG KPM. Mata pelajaran yang terlibat dalam kajian ini adalah MPU 3081 Co-Kurikulum Persatuan, MPU 3031 Pengurusan Co-Kurikulum, MPU 3041 Co-Kurikulum Permainan dan MPU 3071 Co-Kurikulum Olahraga. Objektif kajian kami adalah mengkaji keberkesanan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran serta pentadsiran co-kurikulum secara dalam talian. Menganalisis isu dan cabaran yang dihadapi oleh pensyarah dan pelajar semasa pengajaran co-kurikulum secara dalam talian. Isu dan cabaran ini hanya dianalisis menurut perspektif pensyarah sahaja. Persoalan kajian kami adalah yang pertama,
adakah pelaksanaan dan pentaksiran ko-kurikulum dapat dilaksanakan dengan berkesan secara dalam talian? Apakah isu dan cabaran yang dihadapi oleh pensyarah dan pelajar dari segi tanggapan pensyarah atau jurulatih semasa pelaksanaan PDP ko-kurikulum secara dalam talian? Kajian ini merupakan kajian tinjauan yang menggunakan soal selidik untuk mendapatkan maklumat. Seramai 6 orang pensyarah atau jurulatih ko-kurikulum telah menjadi responden dalam kajian ini. Borang soal selidik dengan menggunakan 5 skala Likert diberikan kepada responden selepas pelaksanaan dan pentaksiran PDP. Soal selidik ini terdiri daripada 5 bahagian iaitu bahagian demografi, pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian, pembelajaran pelajar, pentaksiran pembelajaran dan isu cabaran dalam menjalankan PDP dalam talian. Sesi temu bual separa berstruktur antara penyelidik dengan responden dilakukan selepas sesi intervensi untuk meningkatkan kebolehpercayaan dan kesahan data kajian. Data dianalisis dengan menggunakan Excel 365 untuk mencari nilai min. Kajian ini hanya mengambil tempoh masa antara PKP fasa 1 hingga PKP fasa 3 iaitu bermula dari 18 Mac hingga 28 April 2020 sahaja. Hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa secara keseluruhannya pengajaran dan pembelajaran ko-kurikulum dapat dijalankan dengan baik secara dalam talian. Ini dapat dilihat dengan min keseluruhan bagi setiap konstruk berada di atas skala 4 iaitu setuju. Namun begitu, pensyarah dan jurulatih ko-kurikulum berpendapat mereka tidak dapat menjalankan PDP secara berkesan, menarik dan bermakna kepada pelajar. Hal ini ditunjukkan dengan min bagi konstruk tersebut berada di bawah skala 4 iaitu 3.67. Hasil soal selidik menunjukkan bahawa pensyarah dan jurulatih terpaksa menggunakan video untuk senario tertentu atau isu-isu teknikal sama ada untuk sesuatu kemahiran ataupun berkaitan kepegawaian. Responden juga berpendapat pengajaran atas talian kurang sesuai untuk amali kemahiran asas kerana pelajar tidak dapat dilatih secara fizikal bagi menguasai kemahiran tersebut. Namun, isu ini tidak menjadi satu kengkangan kepada mata pelajaran pengurusan ko-kurikulum dan persatuan kerana mata pelajaran tersebut masih boleh dijalankan dengan berkesan, menarik dan bermakna kepada pelajar. Ini kerana mata pelajaran tersebut tidak memerlukan sentuhan fizikal dan masih boleh dilaksanakan dengan baik melalui aktiviti yang disediakan dalam talian. Bagi pembelajaran pelajar pula, hasil kajian mendapati kehadiran pelajar bagi setiap mata pelajaran adalah amat baik dengan skala berada di atas nilai 4.0. Namun, pensyarah dan jurulatih ko-kurikulum tidak dapat memastikan keberadaan pelajar sepenuhnya semasa atau di sepanjang sesi PDP dalam talian berlangsung dengan min adalah 3.17. Terdapat juga pelajar yang tidak dapat hadir dengan tepat dalam talian mengikut masa yang ditetapkan kerana mengalami masalah capaian internet yang lemah. Masalah capaian ini juga menyumbang kepada kesukaran untuk menghubungi pelajar semasa sesi PDP dalam talian. Responden juga menghadapi kesukaran dalam penyampaian PDP iaitu min 3.50 terutama mata pelajaran yang melibatkan kemahiran. Pewatakan pelajar, sikap kenegaraan, pembelajaran sepanjang hayat dan pembelajaran berasaskan diri kurang dapat dibentuk melalui PDP secara dalam talian dengan min hanya 3.67.
Pelajar juga kurang dapat dibimbing untuk mencapai kemahiran-kemahiran generik seperti kemahiran kritis, komunikasi, kolaborasi dan kreativiti secara PDP dalam tarian, ini min 3.50. Hal ini menunjukkan PDP yang berkesan dan bermakna bagi mata pelajaran co-kurikulum yang melibatkan kemahiran secara fizikal kurang dapat dijalankan dengan berkesan. Namun begitu, responden masih dapat memberi bimbingan peribadi kepada pelajar yang mengalami masalah dalam sesuatu tajuk dengan min 4.0. Pentaksiran dan penilaian secara dalam talian dijalankan walaupun tidak dapat bersemuka dengan pelajar dengan min capaian adalah 5.0. Pelajar juga berkebolehan untuk menjawab soalan pentafsiran yang dijalankan secara dalam talian. Namun begitu, pensyarah atau jurulatih co-kurikulum masih lagi kurang berupaya untuk menjalankan pentafsiran alternatif bagi mentafsir pelajar dan memastikan objektif kerja khusus dapat dicapai. Dapatan kajian juga mendapati bahawa pensyarah atau jurulatih co-kurikulum memerlukan sokongan dan bimbingan untuk menjalankan kelas dalam talian dengan min adalah 4.0. Keupayaan membina bahan PDP yang sesuai juga perlu ditingkatkan. Pelajar juga mempunyai kualiti rangkaian yang kurang baik semasa PDP secara dalam talian dilakukan. Kesimpulan yang didapati daripada kajian ini adalah secara umumnya pensyarah atau jurulatih co-kurikulum boleh menjalankan PDP co-kurikulum dalam talian dengan baik dan boleh menyesuaikan diri dengan norma baharu. Yang kedua, PDP secara dalam talian adalah satu cabaran kepada mata pelajaran co-kurikulum yang memerlukan sentuhan fizikal seperti olahraga iaitu MPU 3071 dan permainan MPU 3041. Ini menyebabkan pensyarah atau jurulatih co-kurikulum berpendapat PDP yang dilaksanakan oleh mereka adalah kurang berkesan, kurang menarik dan kurang bermakna untuk para pelajar. Masalah capaian internet yang lemah dan kurang berkualiti merupakan isu utama yang mengganggu pembelajaran pelajar dan pengajaran pensyarah. Yang terakhir, pensyarah atau jurulatih co-kurikulum memerlukan sokongan, bimbingan dan latihan untuk menjalankan kelas dalam talian. Cadangan kajian seterusnya ialah kami mencadangkan agar kajian seterusnya melibatkan pelajar sebagai responden kajian. Yang kedua, meluaskan kajian ke IPG lain supaya hasil dapatan dapat mencerminkan keseluruhan dapatan bagi seluruh IPG di Malaysia. Itu sahaja pembentangan kajian daripada kami. Sekian, terima kasih. Kita jaga kita.